Hai Jennifer, Hai. terima kasih sudah datang sesi saya. So, sesi kita ni, untuk pertama ni kita just pengenalan diri masing-masing lah. Untuk perbincangan masalah, mungkin kita boleh bawa ke sesi yang seterusnya. Dan sebelum saya menerangkan tentang kaunseling, sesi kaunseling, saya nak tanya Jennifer. Jennifer pernah join mana-mana sesi kaunseling di sekolah atau di mana-mana? Pernah. Nah, di mana tu? Masa SMK pernah dengan juga konseling SMK. Sekarang pun pernah dengan senior year 4. Oh, okay. So, Jennifer familiar lah dengan sesi kaunseling kan? So, Jennifer pernah dengar pasal 3 penseturan? Pernah. So, saya akan terangkan balik lah 3 penseturan tu. So, pertama sekali adalah masa. Kita mengambil masa dalam 30 minit hingga ke 45 minit. Dan seterusnya adalah peranan saya sebagai kaunselor yang akan mendengar, membimbing dan meng-guide Jennifer dalam isu yang Jennifer ingin bawakan. Dan peranan Jennifer di sini adalah sebagai klien untuk mencerita kepada saya dan bersikap jujur. Dan yang ketiga adalah kerahsiaan. Apa yang Jennifer cerita di sini akan disimpan di sini sahaja. Melainkan kalau isu yang dibawa oleh Jennifer tu mengandungi self-harming atau boleh mencederakan orang lain, saya terpaksa buka isu ini ke pihak atasan lah. Jennifer boleh faham ke? Boleh. Okay. So, pertama sekali saya nak tanyalah, macam mana perjalanan dari tadi dari mana? Dari college. Dari college. HBRC. Macam mana perjalanan dari college ke tempat ni? Okey ke? Okey je, cuma panas. Panas kan hari ni? Panas. Sebab patutnya minggu ni hujan je kan, straight kan. Cuma hari ni agak panas sikit lah. Betul. Ini pun ada bawa payung? Ada? Oh, ada. So tak pakai payung masa? Pakai juga, tapi kan sebab laluan ada yang berbumbung. So masa tu saya tutup. Lepas tu bila tidak laluan yang berbumbung tu saya akan buka balik. Okay. Yalah, untuk mengelakkan kita tersakit masa panas kan, mesti kita pakai payung kan. So saya nak tanya Jennifer lah awal ni. So boleh tak Jennifer cerita dekat saya tentang background Jennifer, tentang nama penuh Jennifer, umur Jennifer pernah sekolah di mana, Jennifer ambil sambung di mana dan semua. Okay. So nama saya Jennifer Sina Kennedy. Boleh panggil Jennifer atau Jen lah. Sekarang umur 21 tahun. Saya belum genap lah, belum betul lagi. Lepas tu saya dari Tuaran Sabah. Sebelum ni saya ambil STPM lah. STPM di SMK Tunggal Stephen Juluk. Di tempat yang sama saya sambung Form 1 sampai Form 5 lah. Lepas tu Form 6 pun sama. Macam tu. Sekarang study post counseling. Jennifer ada berapa orang adik-beradik? Saya ada 4 orang adik-beradik. Saya yang keempat lah, yang bongsu. Ada abang, ada kakak? Ada 2 abang, 1 kakak. Siapa yang sulung? Abang, kakak, abang, saya. Abang, kakak, abang, kamu. Oh, so abang yang pertama tu sekarang dia, abang dan kakak semua tu sekarang tengah di mana? Kerja ke atau apa? Abang sulung saya sekarang sedang sambung master di UMS Sandakan. Kakak yang kedua, kakak. Dia sedang kerja lah. Abang yang second tu pun kerja sekarang. So maksudnya sekarang ni abang sulung kamu dan kamu adalah yang sekarang tengah sama belajar. Meanwhile kakak kamu dan abang kamu yang satu tengah bekerja lah. Ibu bapa Jennifer macam mana? Masih bekerja atau sudah besar? Ibu bapa masih kerja, cuma tinggal 4 tahun begitulah sebelum dorang pensiun. I see. Ibu bapa Jennifer kerja sebagai apa? Parents saya kerja cikgu. Cikgu dua-dua cikgu.
Cikgu sekolah rendah atau cikgu sekolah menengah? For my mom, dia cikgu sekolah rendah dan dia ajar BM lah. My dad dia cikgu sekolah menengah di tempat saya belajar tu, di SMK Tumfat Sepengkulu. Dia ajar sains pertanian. Sains pertanian. Saya dulu ambil sains pertanian. Dekat saya dulu, saya asal Pahang. So saya ambil sains pertanian dan saya sukalah subjek tu. Cuma dulu saya sempat nak sambung sains pertanian tu, cuma minat saya tak terlalu tinggi untuk pertanian. So memang ayah Jennifer memang seorang cikgu untuk sains pertanian lah. Jadi Jennifer tahulah sikit pasal pertanian. Boleh lah. Kat rumah ada tanam-tanam pokok ke? Ada? Pokok apa? Pokok rambutan. Pokok rambutan. Enggak. Volleyball. Kebiasaannya buah-buah lah dan sayur. I see. Mesti ada garden sendiri kan? I see. Dan mak Jennifer adalah cikgu bahasa Melayu di sekolah rendah. Sekolah rendah. Okay. Jadi Jennifer cakap juga Jennifer ambil STPM di sekolah di Labuan ke? Sekolah menengah SMK Tumfat Sepengkulu. Tapi sebelum tu saya juga pernah sebulan di matrik lah. Di matrik Labuan. Sebulan di matrik. So apa yang menyebabkan Jennifer pindah dari matrik ke STPM? For me, maybe sebab saya anak bongsu kan, so dari Sabah ke Labuan tu sebenarnya dah jauh sangat. Cuma because I'm the youngest and saya tidak pernah jauh dengan family, so macam susah lah mau beradaptasi dengan persekitaran baru. Walaupun saya ada banyak kawan di sana. Lepas tu kan di SPM tu kan saya science stream, so di sana saya belajar dalam BM. Meanwhile kalau di matrik tu kami kena belajar dalam English, so macam it's a bit hard lah for me untuk translate apa yang saya sudah belajar tu pergi English. Okay. So dengan perkara tu, so what's your opinion berada di UNIMAS? So far for me okay. Homesick tu ada juga, tapi maybe kan sebab masa di matrik tu it's not my choice, sebab itu parents saya yang buat. So saya just follow. So macam terpaksa lah kan. Kalau for me kan, if you terpaksa belajar something tu kan memang tak akan jalan. So macam discuss, counseling memang pilihan saya sendiri. So memang okay lah for me. Saya dapat adapt dengan sekitaran sini. Kawan pun banyak sekarang compare dengan masa di Labuan tu. Saya tadi ada terdengar Jennifer cakap kaunseling adalah pilihan Jennifer sendiri. Boleh saya tahu apa yang menyebabkan Jennifer pilih kaunseling tu? Saya rasa main reason dia because of my counseling teacher lah. Kan saya cakap tadi kan saya pernah join counseling session dengan cikgu di SMK Tumfat tu. SMK. So macam dia di sana dia inspire saya untuk tolong orang lah macam tu. Because masa form 4 kan, form 5 ambil science stream, it was really hard for me untuk macam study tu benda. And saya jenis yang macam jarang meluah dengan parents. So saya choose untuk meluah dengan counselor lah di sekolah. Walaupun sebenarnya time tu saya pun ada was-was. Sebab kan dia merupakan sekerja bapak saya. So I'm afraid if she will tell my dad lah macam tu. Tapi dengan bantuan dia, saya rasa itulah main reason saya dapat survive sampai form 5, sampai habis SPM. So dia pengaruh besar bagi Jennifer sebab pilih kaunseling lah kan. So masih berhubung ke dengan cikgu kaunseling tu? Masih. Dia sudah pindah sekolah tapi kami masih berhubung lah sekarang. Dia pindah sekolah luar daripada Sabah atau masih dalam Sabah? Masih dalam Sabah, cuma dia satu daerah juga dengan sekolah kami tu. Cuma dia just transfer school je.
see. So I see. Jadi itulah sebab Jennifer pilih counselling. So how counselling di Unimas? Macam mana? Good. Adakah ia sesuai dengan ekspektasi Jennifer atau melebih atau kurang? For me, I don't know lah, tapi bukan juga melebih, bukan juga kurang, lebih in the middle lah. Sebab saya tidak expect counselling kena belajar OM semua tu, organisasi management, cognitive psychology, intro semua tu saya tak expect. Sebab kan my other reason lah untuk pilih counselling kan, sebab for me counselling dia less science, kurang macam subject science, kurang belajar subject science, lebih kepada social, kemanusiaan macam tu kan. So saya tidak expect kena belajar sains balik. And OM tu dia sama dengan perniagaan STPM, so macam kena belajar balik lagi macam tu. Tapi for subject counselling, I think so far okay lah. Tapi adalah yang a bit hard. Contohnya? Macam teori tu kan ada 3, lepas tu ada teori yang saya kurang faham. Teori apa tu yang jadi kurang faham? Teori Gestalt. So kami baru-baru juga study, so macam and the lecturer kan dia macam rushing, so kena study betul-betul balik lah. So dah belajar teori. So which one teori yang Jennifer suka? Kan ada 3 teori tu kan yang kita belajar tu. Psychoanalytic, person centered and Gestalt. So which yang Jennifer prefer nak guna untuk sesi akan datang? Kan nanti Jennifer akan buat sesi counseling juga kan? So mana yang Jennifer lagi prefer nak pakai? Maybe for me PCT lah. PCT. Person centered. Sebab although dia panjang, tapi dia based on masa kini kan. Dia bukan, kan kalau psychoanalytic dia based on masa lalu. So like kena bring balik masa lalu klien tu, so macam a bit hard. So PCT lah. Sebab kalau psychoanalytic dia kan dia based on childhood trauma and kalau macam PCT dia based on here, cuma dia ada sedikit pasal past juga kan. But then kalau Gestalt a bit harsh sebenarnya, sebab dia nak fokus here and now. Dia tak nak, dia bagi Gestalt ni dia tak nak fikir masa lalu pun. Dia kata masa lalu tu kecil je, cuma kalau tapi yang memberi faktor besar untuk dia start adalah yang sekarang dan kemudian. So adakah Jennifer ready untuk guna PCT masa sesi nanti? I think saya kena study lagi lah, saya lebih lagi. Sebab actually saya lebih minat psychoanalytic, tapi if kita tengok dia punya tahap kesukaran and kesenangan tu, I think PCT yang paling sesuai untuk guna in every situation lah. Sebab contoh macam if klien tu kan dia ada trauma, pas trauma semua tu kita tak boleh guna psychoanalytic. So I think PCT lah sebab dia mau macam tu. I see. Okay. Cuma kalau saya boleh explain kat Jennifer, sebenarnya teori ni, semua teori ni boleh pakai, tak kira apa isu. Cuma based on first session macam mana keadaan dia, adakah isu itu sesuai untuk Jennifer pakai PCT atau sesuai untuk psychoanalytic atau guna Gestalt. Sebenarnya teori-teori ini nak pakai di mana-mana pun boleh, cuma tergantung kesesuaian, apa tu orang kata, macam lebih senang untuk Jennifer faham cara nak bawa sesi tu. So Jennifer ada dah rancangan untuk buat sesi? Maybe for exam tu adalah exam, because kan selalunya year 1 student belum boleh counseling orang lagi. Betul. Cuma kita boleh praktis kan? Praktis boleh lah. So menarik.
speciality sebab personally saya pun sebenarnya saya dulu pelajar diploma kaunseling Islam di Kuantan, and then saya suka di situ, saya suka PCT. Cuma by the time saya masuk degree ni, a little bit change to just stop. Sebab based on my issue, I think just stop more comfortable daripada yang lain. But then terpulang lah pilihan sendiri-sendiri kan. Okay, so Jennifer ada nak tanya apa-apa ke dengan saya? So far tak ada kan. Lepas tu saya tanyalah Jennifer, jadi Jennifer nak bawa isu apa untuk sesi kali ni? For me, maybe pressure in academic. Pressure academic. Pressure academic. Boleh Jennifer terangkan sedikit pressure academic yang bagaimana tu? Adakah di sini atau di mana? I think kalau pasal pressure academic kan, maybe saya dari SK lah. SK. Yeah, because kan my parents kan dua-dua cikgu, so like memang orang akan pandang lah anak-anak cikgu kan, memang orang akan like expectation orang macam anak cikgu mesti pandai macam tu. So like saya bukan saja bawa nama saya, tapi like my parents name tu. So saya macam my parents expect lah untuk saya dapat high result, good result macam tu. So masa SK memang selalu dapat top 3 lah. Paling rendah pun memang nombor 4 tu je. Masuk SMK, kalau aku masuk SMK kan makin jumpa banyak orang, so like my target is at least top 10 dalam keseluruhan. So top 10 atau top 20, so memang masuk lah juga. And memang dari form 1 sama form 3, so memang di kelas kelas aktif lah, yaitu kelas yang bagi dorang pandai macam tu. And form 4, form 5 science stream macam tu. So like my parents kan macam kalau cikgu kan kena jaga image like for me, so dorang harap anak dorang akan dapat good result. Saya punya siblings macam mostly dorang macam sedang-sedang je macam tu, kecuali abang yang first tu lah. So like macam dorang expect, parents expect saya mesti dapat lagi tinggi dari adik-beradik saya yang lain macam tu. So memang PTG kami tiada, kami tiada PTG. SPM tu memang saya all out lah, walaupun tidak minat sains, tapi syukurlah subjek-subjek sains saya tu semua kredit lah. Lepas tu masuk matrik tu pun, lepas tu keluar masuk STPM, my parents kan dia cakap dengan saya lah, sebenarnya dorang tak setuju yang saya keluar dari matrik, sebab macam I think macam embarrassing the family lah kan, sebab like sudah 1 bulan sana tiba-tiba mau keluar, sedangkan ada orang dari STPM yang mau ke matrik. Kenapa saya macam mensia-siakan peluang yang ada kan? Kalau di matrik kan 1 year only, STPM 1 tahun setengah, so macam lah kenapa macam tu. Lepas tu jangan bagilah syarat dan cakap boleh kau kalau mau pindah STPM, but you have to get 3.80 ke atas lah macam tu. So after STPM tu memang I prove to them lah yang saya pun walaupun saya lambat sebulan masuk, saya mampu juga. Macam tu lah. And sampai sekarang pun masih lagi ada pressure academic. Like if dorang chat saya tanya macam tu, buat apa, study, M lah first class degree macam tu. So like gitu lah. So how's the result lah SPM? STPM for STPM for me okay lah, more than what I expect. So untuk degree ni macam mana, apa target Jennifer? Kalau first sem, saya rasa first sem saya masih main-main.
assignment pun buat lambat. So at least 3.5 lah. Tapi 3.5 dia bukan dekan, so maybe 3.6 something like that lah, 3.6. Although kan kalau FSKPM orang hanya akan bagi majlis tu dalam 3.9 kan. But like it's okay lah, at least dekan lah 3.6 something. Oh, majlis. Majlis anugerah tu, Oh, shit. walaupun kan dapat dekan, tapi like 3.6 tu kan orang tak akan jemput majlis, orang bagi sijil je. Yang akan dipanggil ke majlis tu hanyalah 3.9. Macam I see. Oh, jadi untuk SEM 1 Jennifer cakap Jennifer masih adapt lagi lah dengan keadaan semasa kan, dengan baru jumpa orang-orang baru dan sistem pun baru untuk Jennifer, dan pelajaran pun benda-benda baru, termasuk ada pelajaran yang kurang diminati oleh Jennifer, iaitu Organization Management dengan Sains, which is Sains tu adalah Introduction of Cognitive dengan Cognitive Psychology. So for now, adakah pandangan terhadap sains dan OM tu sudah berubah setelah menghadapi, sekarang dah week 14 kan? So macam mana masih sebab nanti SEM depan kita akan belajar lagi perkara-perkara tu. So macam mana? For me, still the same as the minute. Same masa. Tapi like I have to force myself lah. Macam mana saya buat di STPM dengan SPM tu, macam tu lah juga saya kena buat di sini. So you cannot choose here. Apa yang kena bagi tu, itu yang you have to study. So like just push yourself lah. Push yourself. So how do you do that? Macam mana force macam mana tu? How do you do? Belajar je. Belajar. Like buka slide, ambil data, belajar. Macam tu. If tak faham, mostly kalau OM kan dia mostly berkaitan dengan HR. So like saya ada banyak kawan di HRT. So memang saya akan tanya orang lah. Oh, banyak kawan dekat HRD lah. Mesti kawan yang dari Sabah. Ya, my roommate. Oh, My roommate tu kawan dari SMK lah. Dan dia ambil HRT. So kan sebilik, so senang lah mau tanya-tanya macam tu. which is good for you lah. Ya. Sebab ada kenalan dari Sabah. Sebab so dia punya apa tu orang kata bonding dia dah tak perlu nak cari sangat kan. So it's quite good for you sebab ada kawan HR. So adakah Jennifer dengan dia banyak berbincang tentang Ya, kami memang banyak berbincang. Especially kan HRD pun ambil cognitive psychology. So memang kami sama-sama lah bantu sama-sama. Sebab dia dulu tiada basic science. Tapi kan cognitive psychology itu dia macam bukan sains yang terlalu mendalam juga. So like kami saling membantu lah satu sama lain. Good. So you guys tolong each other lah dalam subjek cognitive psychology and subjek OM juga. So which is good. So I think that's it for today lah. Nanti isu ni kita boleh bawa ke sesi yang akan datang. Sebab saya lihat isu ini agak menarik untuk kita bincang, bukan untuk satu sesi saja. Maybe kita boleh buka dalam 3 sesi untuk bincang isu ini. Adakah Jennifer bersetuju kalau kita buat 3 sesi? Boleh je. Okay. So terima kasih Jennifer sebab sudi meluangkan masa dengan saya hari ini. So saya akan terangkan balik 3 peraturan kita lah, yang di mana masa kita mengambil masa dalam 30 minit hingga ke 45 minit. And then kita pun, dan peranan saya sebagai kaunselor untuk mendengar, membimbing dan meng-guide Jennifer dalam isu yang Jennifer ingin bawakan di sini. Dan peranan Jennifer sebagai klien untuk menceritakan segala hal kepada saya dan bersikap jujur. Dan ketiga adalah kerasaan. Apa yang Jennifer cerita di sini akan disimpan di sini sahaja, melainkan kalau isu yang Jennifer bawakan itu mengandungi self-harming atau mencederakan orang lain, saya
terpaksa membuka kepada pihak atasan. So terima kasih Jennifer. Kita jumpa lagi di sesi akan datang. Okay. Thank you.